Kinabalu, 10 minit. Ya, terima kasih kepada Tuan Speaker. Isu pertama saya ingin bangkitkan adalah berkenaan juga dengan MOU, Memorandum Kesepahaman di antara kerajaan dan juga ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan. Dan tuanku telah menyatakan bahawa pintaan berlembagaan persekutuan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 berjaya diluluskan melebihi 2/3 ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negara pada Disember tahun lalu hasil kesepakatan dan kematangan politik ini. Saya amat setuju dengan baginda bahawa peristiwa pintaan berlembagaan persekutuan tersebut bakal terpahat sebagai titik bersejarah buat seluruh rakyat Malaysia. Namun demikian, saya juga ingin menegaskan bahawa pintaan berlembagaan persekutuan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 hanya merupakan langkah pertama untuk pengiktirafan Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi dalam persekutuan Malaysia. Dan kerja-kerja masih banyak lagi kita belum siap. Yang berhormat Kota Marudu baru-baru ini mengumumkan bahawa Sabah akan menerima peningkatan hampir 5 kali ganda dalam pemberian khas atau keran tahunan. So kalau menurut beliau, ini adalah 2 kali ganda lebih daripada Pakatan Harapan yang kita janjikan. Cuma saya nak mempersoalkan, macam mana formula kiraan 5 kali ganda ini? Kerana sejak tahun 1972, yang grant khas ni ditetapkan pada tahap 26.7 juta ringgit Malaysia. Tak pernah disemak sampai tahun 2019 semasa Pakatan Harapan, kita pernah membentangkan dalam bajet 2020 untuk dua kali gandakan 26.7 juta ini kepada 53.4 juta ringgit Malaysia. Tetapi selepas langkah Sheraton, ini tidak dilaksanakan. Dan sekarang apa yang YB Kota Marudu yang buat pengumuman ini, saya nak tanya, apakah jumlah yang dikatakan 5 kali ganda untuk grant tahunan atau pemberian khas untuk Sabah ini? Dan macam mana formula dia dan bilakah yang akan dilaksanakan? Dan Tuan Speaker, seterusnya saya ingin merujuk kepada Tita Diraja yang di Pertuan Agong berkenaan dengan COVID-19. Baginda adalah mengajak semua pihak mengukuhkan strategi dan ketahanan dalam mentepani cabaran COVID-19 agar pemulihan ekonomi negara dapat disegerakan supaya negara tidak ketinggalan. Dan di sini saya ingin membangkitkan isu ini, karta vaksinasi kanak-kanak 5 ke 11 tahun di Sabah setakat ini cuma 12.5%, berbanding dengan 24.8% untuk peringkat nasional. Dan karta vaksinasi remaja di Sabah adalah 69.5%, berbanding dengan 90% untuk peringkat nasional, iaitu negeri yang terendah. Dan juga karta vaksinasi dewasa di Sabah adalah 77.5%, berbanding dengan 97.5% bagi nasional, iaitu kita juga merupakan negeri yang terendah. Dan satu lagi statistik yang amat merisaukan ialah setakat 21 Februari yang lalu ini, less than 14% of Sabah population have gotten the booster dose dengan izin. So dengan kata statistik yang merisaukan ini, saya ingin bertanya kepada kerajaan, khususnya untuk Kementerian Kesihatan, adakah sebarang program anjakan vaksinasi untuk kanak-kanak, untuk orang dewasa di Sabah, especially terutamanya untuk booster dan juga untuk kanak-kanak. Dan kalau kita tak dapat menyelesaikan masalah ini, kita tak dapat meningkatkan, menggali gandakan vaksinasi ini, kita tak boleh memberikan keyakinan kepada ibu bapa untuk menghantar murid anak-anak mereka untuk mengikut sekolah secara fizikal. So saya nak menggesa Kementerian Kesihatan mesti menggali gandakan kata vaksinasi di Sabah sebelum kita betul-betul nak balik kepada sekolah secara fizikal. Kalau tidak, lebih baik kita buat PDPR. Biarlah sekolah yang membuat keputusan bahawa sekolah mereka nak mengadakan PDPR ataupun balik ke sekolah secara fizikal. Dan Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya nak masuk ke ini isu untuk rancangan Malaysia ke-12 dan pemantauan pelaksanaan projek-projek RMK 12. Dan saya ingin membangkitkan bahawa Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu YB Jelly telah dilaporkan
untuk mengatakan bahawa terdapat 92 projek bermasalah atau sakit di seluruh Malaysia, dan sakit ini maksud dia projek tersebut mengalami kelewatan melebihi 2 bulan atau 20% berbanding dengan jadual pelaksanaan. Dan dalam jumlah 92 projek ini, Sabah tertinggi 16 projek sakit berada di Sabah. Dan saya mohon, yang manakah yang projek-projek 16 ni senaraikan ke semua 16 projek sakit ni di Sabah. Saya nak tahu kenapa sebabnya berlakunya projek sakit tertinggi di Sabah. Adakah proses ini buat tender ni yang bermasalah, dan apakah langkah-langkah atau tindakan daripada kementerian untuk memperbaiki keadaan ini supaya tidak berlaku lagi projek terkendala di Sabah. Dan lepas tu saya masuk ke isu pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo. Dan kita semua orang tahu YB Kinabatangan selalu mempromosikan cara inisiatif kewangan swasta PFI sebagai kaedah yang paling baik untuk mempercepatkan pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah. Kerana tanpa menunggu wang disalurkan daripada kerajaan persekutuan. Menurut beliau ini sangat-sangat lewat. Tetapi namun demikian, Menteri Kewangan baru-baru ini apabila beliau melawat ke Sabah, beliau berkata dalam kes Lebuh Raya Pen Borneo Sabah, PFI tidak sesuai sebab dengan izin, not commercially viable. Menteri Kewangan berkata Lebuh Raya Pen Borneo not commercially viable kerana tanpa tol, dan jika kerajaan meletakkan tol di sana, charge akan terlalu mahal untuk pengguna. Dan tanpa tol, tiada pihak swasta akan membiayai Lebuh Raya tersebut secara PFI. So saya nak bertanya di sini, apakah cara untuk mempercepatkan ni pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah? Kerana Kinabatangan selalu mempromosikan PFI dan kerajaan persekutuan sampai sekarang belum ambil sebarang kata putus untuk macam mana mempercepatkan pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah berbanding dengan proses yang cepat di Sarawak. Dan lepas tu saya masuk ke isu untuk rasuah. Dalam kita yang tuanku ini rasuah merupakan sesuatu isu yang serius. Sini saya ingin nak panggilkan isu untuk bekas Timbalan Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Teo Chee Kong, dibebas tanpa dilepaskan TNAA bagi 146 pertuduhan pengubahan wang haram di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu pada 18 Februari yang lalu. Tertuduh turut dikenakan bayaran kompaun 30 juta ringgit Malaysia oleh pihak SPRM mengikut Seksyen 92 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Dan skandal Jabatan Air Sabah ini adalah antara kes rasuah terbesar di negara ini. Dan Presiden Persatuan Undang-Undang Sabah SLS Roger Chin, beliau mempersoalkan apakah justifikasi, apakah alasan SPRM untuk memutuskan untuk menghentikan pendakwaan dan sebaliknya untuk menggunakan cara bayaran kompaun ini untuk melepaskan untuk membebaskan Teo Chee Kong tapi tidak melepaskan dia. So kita nak harapkan Menteri Undang-Undang untuk memberikan ini alasan untuk memberikan keyakinan kepada kalangan ramai kenapa kita melepaskan seorang tertuduh yang terlibat dalam kes rasuah terbesar di negara ini. Dan yang Tuan Speaker, saya juga ingin panggilkan isu untuk kad khas untuk warga asing yang sudah lama menetap di Sabah yang diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri pada 10 Februari yang lalu. Beliau mengatakan bahawa kerajaan Sabah yang mengusulkan cadangan ini, tetapi sebaliknya Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nur dia menyarankan rakyat di negeri Sabah tidak membuat antaian terburu-buru mengenai cadangan pemberian kad warga asing di Sabah atas sebab pemberian kad ini masih di peringkat cadangan. Saya nak tahu, ini cadangan daripada kerajaan persekutuan ke atau dari kerajaan Sabah? Ini sesuatu yang konfus mengelirukan rakyat. Dan apakah berlainan, apakah perbezaan di antara kad untuk warga asing yang sekarang dicadangkan oleh kerajaan sekarang berbanding dengan pas sementara Sabah waktu terdahulu yang dicadangkan oleh Pakatan Harapan dan Warisan? Apakah perbezaannya? Dan isu yang terakhir sekali, okey, untuk saya nak minta untuk menambah baik kerana ketiadaan fasiliti impasan PET-CT di hospital kerajaan di Kota Kinabalu ini adalah amat penting kerana setiap tahun
secara purata ada peningkatan 1,683 kes setiap tahun dari 2012 ke 2016, dan untuk yang PET di Sabah ni memang kita tak ada. Di seluruh Malaysia cuma ada 17 hospital di seluruh Malaysia yang ada, tapi tak ada satu pun di Sabah. So saya minta Kementerian Kesihatan untuk tolonglah menyumbangkan PET ini CT ini untuk warga Kota Kinabalu, kerana kita sama satu dalam satu keluarga Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Kinabalu. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat